Boleh kita mula ya? Zurin? Saya. Maaf. Dah boleh mula? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Indah berbalam si awan petang, berarak di celah pepohon ara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam UiTM di hatiku. Yang saya hormati Ustazah Mahasin binti Mi'raj selaku penceramah, barisan staf Presiden Kolej Kediaman C, barisan jawatan kuasa perwakilan Kolej Kediaman C sesi 2021-2022 dan seluruh pelajar UiTM Johor kampus Segamat. Selamat datang saya ucapkan ke program Tanyalah Ustazah Tahara. Bersyukur kita kehadrat ilahi kerana dengan izin dan rahmatnya dapat kita berkumpul pada hari yang mulia ini bagi bersama-sama di dalam majlis ilmu bersepena menyambut bulan Ramadan yang penuh barakah ini. Kalau pergi Tanjung Keramat, anak manis jangan diangkat. Bersama kita memohon rahmat, moga majlis mendapat berkat. Dengan ini, saya mempersilakan Saudari Noranisa Tun Zakiah binti Nordin bagi memimpin bacaan doa. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma innaka khalaqul azim, innaka sami'un alim, innaka ghafurur rahim, innaka rabbul arsyil azim, innaka al-barul jawadul karim. Ya Allah, Engkaulah yang mempunyai segala kepujian, Engkaulah yang berhak menerima segala kepujian, Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran, Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan. Di tangan Engkau segala kebajikan, kepada Engkaulah kembali segala urusan. Allahumma ya karim ya rahim, cucurilah rahmat dan rahimmu ke atas majlis Tanyalah Ustazah Tahara yang diadakan pada hari ini. Berkatilah ia dari awal hingga akhirnya. Ya fa'alu lima yurid, kami juga memohon perlindungan daripadamu dari segala perkara yang boleh mencacat celakan majlis kami dan daripada segala perkara yang melalaikan kami dari berbuat taat kepadamu. Kepadamu juga kami serahkan segala urusan kami. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Saudari Anisah atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Bab kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Oleh itu, sebelum memulakan majlis, eloklah kita berkenalan terlebih dahulu dengan penceramah kita pada hari ini. Nama diberi Mahasin binti Mi'raj, berasal dari Batu Pahat Johor, berpendidikan ijazah sarjana muda Usuluddin Al-Azhar dan Master Dakwah dan Kepimpinan di Universiti Kebangsaan Malaysia. Untuk pengetahuan semua, beliau telah berkhidmat di UiTM selama 10 tahun
serta telah menerima anugerah perkhidmatan cemerlang di UiTM pada tahun 2015. Anugerah Pingat Perak di IID pada tahun 2019 serta Anugerah Pengajaran UiTM Peringkat Negeri pada tahun 2020. Tanpa melengahkan masa, saya serahkan majlis kepada selaku moderator kita pada hari ini iaitu Saudari Azrin Syazurin binti Azman bagi memulakan majlis. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada pengerusi majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harap sidang penonton berada dalam keadaan sihat walafiat hendaknya di bawah pelukan keluarga tercinta. Alhamdulillah. Sidang penonton yang dikasihi sekalian, pada hari ini kita akan membincangkan sebuah topik yang sangat menarik dan berkait rapat dengan kaum wanita iaitu tahara. Mesti ramai penonton tertanya-tanya apakah itu tahara. Tahara dalam erti kata lain adalah bersuci. Namun sebelum kita teruskan majlis, suka untuk saya ingatkan bahawa kata kunci untuk kehadiran yang pertama adalah murtabak. Alhamdulillah, sidang penonton yang dikasihi sekalian, pada hari ini kita akan membincangkan sebuah topik yang sangat menarik dan berkait rapat dengan kaum wanita iaitu tahara. Mesti ramai penonton yang tertanya-tanya apakah itu tahara. Tahara dalam erti kata lain adalah bersuci. Namun, sebelum kita teruskan majlis, suka untuk saya ingatkan bahawa kata kunci untuk kehadiran yang pertama adalah murtabak. Saya ulang, kata kunci yang pertama ialah murtabak. M-U-R-T-A-B-A-K. Murtabak. Baiklah, tanpa membuang masa, saya serahkan majlis kita pada hari ini kepada Ustazah Mahasin bagi memberi pencerahan yang lebih mendalam berkaitan dengan tahara. Dipersilakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Alhamdulillah, terima kasih kepada pengurusi majlis pada malam ini, barisan kepimpinan, pihak penganjur dan semua penonton pada malam ini. Alhamdulillah, berasa sangat teruja kita untuk kita tahu kan tadi mukadimah apa yang kita telah ketahui, kebiasaannya perkara ini sudah biasa kita dengar kan, tapi ia adalah suatu perkaitan yang berkait rapat dengan amalan ibadah yang akan kita laksanakan, terutamanya insya-Allah mudah-mudahan kita panjang umur untuk bertemu dengan Ramadan al-Mubarak nanti insya-Allah. Jadi mudah-mudahan Allah panjangkanlah umur kita. Jadi sebagai satu ulang kaji yang kita akan ulang kaji agar ibadah kita lebih sempurna masuk pada bulan Ramadan dan khususnya yang akan kita jalani. Jadi apa yang kita akan belajar ini mudah-mudahan sedikit membantu menyempurnakan ibadah kita. Ini adalah salah satu daripada hukum fiqh yang kita perlu tahu. Sebagaimana yang kita maklumi, sebelum kita mempelajarinya, hendaklah kita tahu keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia merupakan satu cabang yang wajib ataupun fardu ain kita ketahui sebagai seorang mukallaf yang diambil daripada dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi disempurnakanlah juga dengan ijma' dan qiyas. Kerana hubungan kuat dan teguh inilah yang akan menyempurnakan lagi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Jadi yang apa kita ketahui pada hari ini, kebiasaannya taharah ni adalah maksudnya bersuci. Dan mungkin para penonton, pelajar-pelajar sekalian, kita pernah
ketahui bahawa kebiasaan kita belajar sekolah rendah, Toharoh ni suci. Ada orang nama Toharoh kan? Sedap nama Toharoh. Suci. Iaitu kita meninggalkan segala kekotoran yang ada. Bentuknya ada dua, iaitu hisiah yang boleh kita rasa. Kebiasaannya kita nampak kan jenis najis tersebut, ataupun kita tidak nampak, iaitu maknawiyah. Yang inilah yang dibahaskan oleh para ulama, bahawa maknawiyah ni adalah suatu yang merujuk kepada dalam diri kita tu sendiri, seperti sifat-sifat yang keji. Sesuailah pada bulan Ramadan juga dan bulan-bulan yang lain supaya kita membersihkan jiwa kita daripada sifat-sifat keji tersebut. Jadi bertepatanlah tajuk pada malam ini. Apa yang kita lihat bahawa Allah menjadikan sesuatu itu dengan hikmah. Jadi kita kalau fikir pada zaman dahulu kan, kenapa ya bentuk najis ni sedemikian, rupanya Allah nak ajar kita. Bukan nak cakap lucah tapi memang kita kena kenal kan. Kalaulah kita tidak kenal najis tersebut, bagaimanakah kita ingin bersuci? Bentuk tahi arnab contohnya, kambing kan, lembu. Hatta sekalipun kita manusia itu sendiri, Allah jadikan untuk kita kenal perkara tersebut. Itulah hikmahnya kan. Jadi kalau kita merujuk kepada hukum syarak ni, segala perbuatan tersebut hendaklah dikaitkan dengan hukum solat. Seperti berwudu, bagi mereka yang tidak ada berada dalam keadaan hadas, ataupun mereka perlu menyucikan diri dengan mandi. Jadi kita lihat bagaimana dalam suasana yang ada pada masa sekarang ni, sangat sesuai kita mengaplikasikan toharah. Allah mungkin mengingatkan kita dengan adanya gejala COVID-19 ni. Yang pertama kita lihat bagaimana hikmah bersuci itu sendiri. Islam sangat menitik beratkan kebersihan. Jadi kebersihan ni bukan hanya dalam diri kita tapi pakaian, tempat dan suasana sepatutnya dalam negara Islam itu sendiri berada dalam keadaan bersih. Yang kedua kita lihat bagaimana kita berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan suci. Macam kita jumpa kekasih kita lah, jumpa suami kan, bagaimana kita bertemu dengan dia, berjumpa dalam keadaan suci dan bersih. Tidaklah compang camping kan. Kalau pergi ke kelas dalam keadaan suci, murni, jumpa mak ayah dekat rumah, bagaimana suasana tersebut, apatah lagi kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menariknya di sini, Ustazah nak selitkan sedikitlah kan, bagaimana kain sembahyang kita tu, ataupun biasa kita panggil perempuan lah, khususnya telekung, lelaki simple je kan, plekat kan dengan songkok kopiah. Tapi pakaian yang khusus lebih cantik untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala tu. Paling indah, paling cantik kan, paling sempurna. Sehingga biasa kita bertemu dengan Allah tu, kita iron dulu kain telekung tersebut. Bagi kain cotton lah, layer kera tu maksudnya yang kain yang tidak boleh digosok, maka tak perlu digosok. Tapi itulah pakaian kita yang bertemu dengan Allah tu sangat cantik, sangat indah kan. Putih berseri-seri, tidaklah ada bunga di sini ke kan, dekat dagu ke kan. Kalau kita tengok apa bunga-bunga ni maksudnya, mesti confuse kan. Yang kita bintang kita tempuknya, biasa orang panggil tahi ladat. Sangat jauhlah kita dengan Allah kalau dalam keadaan sedemikian berjumpa dengan Allah, tidak patutlah. Jadi sebab itulah kita kena suci dan bersih. Kemudian tuntutan fitrah itu sendiri, manusia dalam keadaan fitrah, dilahirkan dalam keadaan yang suci, murni, tanpa dosa. Jadi biasanya kita memang akan suka dengan bau
wangi-wangian. Kalau orang Malaysia ni suka bau melo, rose kan, bunga-bunga haruman, segar je kan otak. Jadi kalaulah kita duduk dalam keadaan yang busuk, kusut masai dan sebagainya, dengan pakaian seminggu tak basuh, bayangkan. Jadi maksudnya kita akan jadi berkaitanlah dengan yang akhir tu. Akan ada penyakit-penyakit lah yang mudah hinggapi kepada seseorang. Itulah hikmah di antara bersuci, dan yang seterusnya adalah menjaga kemuliaan Islam dan ketinggiannya. Sangat indah, sangat cantik kan. Dalam kita melihat suasana yang ada pada zaman sekarang ni, memang kita dituntut oleh Islam supaya menjaga kita punya pakaian, tempat tinggal dan sebagainya. Dianjurkan untuk basuh tangan kan dengan sabun. Islam apatah lagi. Kita ajar daripada kecil kanak-kanak untuk mengambil air sembahyang, dan sekarang pun kita dah lihat bagaimana orang akan sentiasa menyucikan diri. Di samping penekanan SOP, inilah yang kita akan bawa pada malam ini untuk lebih lagi mengaplikasikan ibadah dalam diri kita. Hadirin sekalian, kali ini bagaimana kita kenali kembali air-air yang biasanya kita kaitkan untuk kita bersuci tadi, bagaimana kita nak gunakan air tersebut. Semua air ini dikategorikan kepada dua, iaitu turun dari langit atau keluar daripada pancaran bumi. Kalau kita tengok kat sini, air hujan kan. Alhamdulillah bila masuk je bulan Ramadan ni, Allah nak limpahkan rahmat mukadimah tu hujan setiap hari. Alhamdulillah. Kawasan kita, alhamdulillah ustazah ni setiap hari malam ke petangnya hujan limpah berturut untuk turun ke atas muka bumi ni. Kemudian air laut, air yang biasa kita lihat di lautan kan, pantai, kemudian air sungai yang mengalir, air perigi. Jadi air perigi ni saya nak sebut sikit pada malam ni. Yang paling elok di atas muka bumi ni adalah air Zamzam. Air Zamzam merupakan molekul yang paling rapat yang kita minum tu boleh menyebabkan tubuh badan kita menjadi lebih cantik. Dan yang bila kita minum air yang ada air dibacanya dengan ayat Al-Quran, molekul-molekulnya pun padat dan cantik. Inilah kalau kita minum air, bismillahirrahmanirrahim, kita bacalah Al-Fatihah untuk kita mempankan molekul. Apa yang baik kita telan tu daripada air liur menjadi enzim kepada tubuh badan kita. Masya Allah, kalau kita lihat macam tu, sedemikianlah air yang Allah jadikan di atas muka bumi ni. Jadi bayangkan kalau air tu diletakkan di satu kawasan di mana kedengaran muzik kan ataupun kata-kata negatif, air tu molekul-molekul dia akan berteraburan. Dia tidak akan menjadi padat. Jadi biasakanlah kita minum air tu, memang dianjurkan untuk bismillah. Kemudian kita satu terdekat, alhamdulillah, minum lagi sekali, alhamdulillah, minum kali ketiga, alhamdulillah. Itu yang dianjurkan oleh Rasulullah. Sedikit selinganlah kat sini, ustazah ambil kesempatan untuk kita sama amalkan dalam bulan Ramadan. Sebab apa? Tubuh badan kita ni akan menjadi lebih sihat untuk kita gabung jalinkan segala organ tu menjadi lebih baik sempurna. Kemudian air embun yang turun pada waktu malam tengok pagi kan, ada di dedaun kan ataupun di tatang, kadang-kadang ada di tembok-tembok, nampak biasanya tu air embun. Dan yang akhirnya adalah air salji. Yang ni memang Allah jadikan di atas muka bumi ini untuk kita gunakan sebagai medium ataupun perantaraan untuk taharah. Seterusnya, apa yang kita akan pelajari adalah pembahagian daripada air-air tersebut. Air terbahagi kepada air yang tahir wa mutahhir. Itu apa? Air yang suci lagi menyucikan. Iaitu yang biasa kita dengari adalah air mutlak. Kemudian air yang suci tetapi tidak dapat disucikan, iaitu biasanya kita dengari mustakmal.
Mutaghayyir. Seterusnya air yang suci menyucikan tetapi hukumnya makruh, musyammas, dan air mutanajis. Air yang mutanajis. Okey, bagaimana air mutlak tu? Daripada jenis-jenis air tadi yang kita ketahui, yang biasanya air mutlak ni adalah sifatnya menyucikan. Dia boleh menyucikan perkara lain, tidak berubah. Kecuali dah memang sinonimnya, contoh air laut tu nampak kadang-kadang keruh dan sebagainya, warnanya berubah ataupun ditinggalkan lama dalam botol tu nampak kehijauan, tetapi masih dikatakan air mutlak. Sebab asal sifat kejadiannya memang begitu yang Allah jadikan di atas muka bumi ini. Suci dan menyucikan tapi hukumnya makruh. Kalau kita lihat kat sini, sebagaimana yang telah Ustazah bagi tahu tadi adalah air musyammas. Air musyammas ni adalah air yang kita letak, syaratnya kat situ di bawah tu kan, diletak dalam bejana ataupun bekas. Besi ni biasanya kalau letak air, berjemur dengan panas, kita tinggalkan dia akan jadi berkarat kan. Ada air takungan dalam tu, maka terjemur di tengah panas, maka air tu dinamakan air musyammas dan makruh kita menggunakannya. Sebab apa? Sebab air tersebut boleh memberi kesan kepada kulit kita kan. Yang biasanya para nyatakan di sini adalah menjadi penyakit sopak. Sekalipun untuk kita gunakan air tersebut untuk memandikan mayat. Jadi kita kena elakkanlah perkara-perkara yang makruh. Yang ketiga seterusnya adalah air yang suci tetapi tidak menyucikan. Tahir ghairu mutahhir, iaitu air tadi yang telah kita gunakan untuk bersuci. Jadi kalaulah kita gunakan air tersebut menjadi air tadahan, air wudu, kita ambil air wudu, kemudian kita tadah. Bila tadah banyak-banyak tu, boleh tak kita nak gunakan untuk bersuci? Maka dia tidak boleh menyucikan, tetapi kita boleh guna air tersebut untuk kegunaan perkara-perkara lain kan. Contoh dalam keadaan terdesak kan, kegunaan air tu banyak lagi kan. Boleh kita gunakan basuh pinggan, basuh kereta, jadi perkara tersebut boleh digunakan. Tapi untuk menyucikan, ambil wuduk kembali ataupun mandi wajib, tidak boleh digunakan. Ataupun mutaghayyir yang memang air kita nampak air tu suci, tetapi air tu dah dicampur dengan teh, ataupun air mawar kan, air oren ke limau ke. Kalau yang kita lihat di bazar Ramadan, Masya Allah, apa yang berlaku pada air tu, tak tahu orang letak apa kan, apple ada, limau ada, lepas tu pear lagi, tembikai lagi kan. Kalau kita tengok yang herbalist pula ada serai lagi, lemon kan. Tiba-tiba ada asam boy pula. Jadi maksudnya apa kat situ? Banyaklah campur-campur kan. Tak tahu jenis nama air tu. Perkara tersebut kita tidak boleh gunakan untuk bersuci. Warna-warni pun cantik kan. Kadang-kadang tengok warnanya jadi lain pula airnya. Tak percaya nanti kita lihat baliklah kan, kalau ada diizinkan oleh Allah, bazar Ramadan ada kali ni, tak tahu berapa jenis air yang akan berlaku. Air cincau tambah dengan warna lagi kan, kuning tambah lagi dengan soya. Jadi kreativiti, inovasi pada zaman sekarang kan. Seterusnya air mutanajis. Jadi air mutanajis ni belakang tu dah ada kan clue kat situ, najis. Mutanajis, najis dicampur dengan najis yang terdapat di dalamnya. Terbahagi pada dua. Yang pertama ialah kurang daripada 2 kolah air tersebut, 230 liter. Bila masuk sahaja sedikit najis, maka ia dikira mutanajis lah. Dan air tersebut kita tidak boleh gunakan untuk bersuci. Ataupun air tu melebihi 2 kolah, tetapi sebab bau warna kan, melebihi tapi bau ni, baulah air ni, bau najis walaupun telah dibuang airnya. Najis tersebut, bangkai lah contohnya tikus kan, masuk dalam kolah
rumah kita ke ada kolah ke zaman sekarang. Contohlah kan. Masuk je kita buang tapi berubah. Warna air tersebut dah berubah, dah berbau kan. Jadi maksudnya dia dikira najis. Walaupun melebihi daripada dua kolah. Kat sini Ustazah nak sentuh sikit ya. Tentang penggunaan bejana bekas. Yang Ustazah gariskan di sini adalah bekas daripada emas dan perak. Walaupun perbahasannya panjang sedikit, jadi Ustazah sebut kat sini iaitu penggunaan air kan yang kita letak di dalamnya untuk kita gunakan berwuduk daripada emas dan perak. Ni orang kaya lah kan. Kalau kaya dulu Qarun lah. Sebab apa? Banyak harta. Dia gelar Qarun tu sebab harta yang ruah tu kan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam perut bumi. Jadi maksudnya kat sini kalau dah letak dalam bejana tersebut kita gunakan untuk berwuduk adalah haram. Sebab apa? Nampak kemewahan kan, kedajatan tersebut tidak kita gunakan pada orang Islam. Malah perkara ini diguna pakai pada zaman-zaman jahiliah dahulu. Jadi kalau boleh kita elakkanlah untuk menggunakan daripada bejana emas ataupun perak. Kalau dah bentuk cincin kecil je 1,000, bayangkanlah bejana tu 1 liter ke 2 liter tu berapa harganya kan. Nak buat bekas. Isi apa ni? Ni dah air wuduk. Walaupun air tu istimewa untuk kita ambil wuduk, Allah Subhanahu Wa Taala muliakan air tersebut kan kat situ. Tidak dibolehkan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, dalam pada kita mengenali tadi bagaimana kan air, bentuk, jenisnya kan yang boleh digunakan untuk bersuci. Jadi jenis-jenis suci ni kita bahagi pula kepada dua, iaitu bersuci daripada najis yang Ustazah maklumi tadi pada awal adalah najis yang memang kita lihat perkara tersebut. Kemudian bersuci daripada hadas. Sama ada hadas kecil ataupun hadas besar. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan najis? Jadi kalau kita definisi kat sini adalah suatu perkara yang kotor. Tapi sebenarnya kotor ni lain. Kotor ni debu, pasir kan. Kalau kita tengok baju kita ni kena tumpukkan najis baru dikata najis. Kalau kita kena tumpukkan debu maka dikatakan kotor. Sebab itulah hikmah tadi. Memang Allah suruh kita belajar najis, bentuk dan sebagainya untuk kita kenal perkara tersebut. Dan kalau hikmahnya Allah jadikan ada bau kan. Kalau orang yang tak nampak ni dia boleh rasa dan bau. Orang yang buta dalam keadaan buta boleh mengenali najis tersebut. Ini hikmahnya ada bau. Syarat pula dari segi syarak, najis ni merujuk kepada benda kotoran yang menghalang daripada sahnya solat seperti darah dan air kencing. Jadi kalau kotoran tadi minyak masak ke kan, orang mekanik dekat bengkel-bengkel kereta motor hitam pakaiannya, itu tidak menjadi masalah untuk mendirikan solat. Tapi sekiranya najis yang ada dalam tubuh badan kita ataupun tempat kita nak solat tu, maka ia akan memberi kesanlah kepada kedudukan solat kita ataupun ibadah kita. So ya, tak bergerak pula PowerPoint ni. Okey, jenis-jenis najis. Jenis-jenis najis pula terbahagi kepada tiga. Dah kita kenal pasti jenis-jenis najis tadi. Jenis adalah satu muhaffafah. Yang kedua mutawassitah. Dan yang ketiga adalah mughallazah.
Muhaffafah ni apa? Adalah najis yang ringan. Khususnya bagi kanak-kanak lelaki yang usianya kurang daripada 2 tahun. Jadi kalau kanak-kanak lelaki kurang daripada 2 tahun dan dia hanya minum susu ibunya sendiri sahaja, tidak minum apa-apa selain susu ibunya, maka najis tersebut adalah najis muhaffafah. Jadi sangat ringan dan tidak perlu digunakan cara yang teruklah untuk kita sucikannya kan. Sekadar untuk kita renjiskan sahaja air di tempat najis. Kat tudung kita ke peluk anak tu kan, anak tu tak pernah makan lagi. Dah 2 tahun sampai 1 tahun setengah. Tapi kalau dalam pengalaman ustazah sendiri, paling tinggi nanti marah pula orang lain kan. Jadi ni pengalaman sendirilah, anak tu dalam usia 11 bulan tidak makan apa-apa kecuali susu ibu. Jadi sangat mudah sekiranya kencing di mana-mana tu, kita hanya renjiskan sahaja air tersebut. Kena ratakan. Tidak perlu hingga hilang bau, warna dan rasa. Jadi inilah khususnya bagi kanak-kanak lelaki sahaja. Kemudian najis mutawassitah adalah najis yang pertengahan. Yang ni yang biasa kita jumpai lah di mana-mana selain daripada muhaffafah dan mughallazah. Iaitu dinamakan sebagai najis pertengahan kerana ia tidak wajib dibasuh berulang-ulang kali. Cukuplah sekadar hilang bau, warna dan rasa. Jadi macam mana kalau kita basuh dalam pakaian kita ni contohnya kan, terkena darah, kita basuhlah dengan sabun. Jadi kalaulah dia tidak hilang warnanya tu, dah klorok lah, vanish dah, macam-macam cara dah buat, jadi dimaafkan darah tersebut. Jadi cukuplah sekadar itu. Islam ni sangat indah, mudah kan. Kita dah ikhtiar, dah cuba juga kan. Tapi pakaian tu sahaja yang tinggal untuk kita gunakan dalam beribadah, maka dimaafkan, dibolehkan. Jadi jangan sudah pening cari apa, cari pula Shopee, Lazada, apa ni jenis-jenis sabun nak kita gunakan untuk bersuci dan sebagainya. Tidak perlu dah sehingga sedemikian. Dan yang ketiga adalah mughallazah. Mughallazah ni sangat berat kan. Yang biasa kita ketahui adalah najis anjing dan babi. Dan keturunannya lah. Keturunannya. Kemudian kalau kita tengok kat sini bagaimana jika tersentuh ke jilatan babi dan anjing ni, hendaklah kita buang airnya. Kalau melekat-lekat ke ada kat kita punya pakaian ke kat tangan dan sebagainya, kita buang airnya. Kemudian kita basuhlah salah satunya dengan menggunakan tanah. Berapa kali basuhan? 7 kali basuhan, salah satunya dengan menggunakan tanah. Yang ni banyak kajian yang telah dilakukan bagaimana najis babi tersebut macam ada virus tertentu khusus kan. Jadi virus tersebut hanya boleh dimatikan dengan tanah. Jadi inilah hikmah bagaimana Allah jadikan perkara tersebut untuk kita pelajari, untuk kita tenungkan bagaimana Allah membuat sesuatu tu ada jalannya, ada panduannya untuk kita laluinya. Jadi itulah hikmah dijadikan perkara tersebut. Kalau kita lihat di sini bagaimana banyaknya jenis kan, jenis-jenis najis. Jadi kalau kita lihat yang pertama ni, yang mutawassitah ni, biasanya air kencing orang dewasa ataupun kanak-kanak perempuan. Tadi kanak-kanak lelaki kalau lebih daripada 2 tahun macam mana? Dia jadi mutawassitah lah. Ataupun tak sampai 2 tahun lagi kanak-kanak lelaki tersebut dah makan kan. Selain daripada susu ibu yang makan bubur lah, makan nasi lah, KFC, semua dah makan anak tu. Maka dikira najis mutawassitah. Yang kedua adalah darah kan. Darah ni sesuatu yang kita lihat warna merah lah biasanya kan. Itu adalah
sifatnya mengalir walaupun dia telah membeku, tumpuk-tumpukkan ke. Contoh darah kat sini, darah haid, nifas, termasuk juga bisul, nanah, kudis, luka kan, darah haiwan atau binatang-binatang lain, tikus ke, ayam ke, semua termasuklah najis mutawassithah. Adapun yang seperti darah lalat, kalau kita pukul lalat tu nampak tak darah? Biasa tak adalah kan. Lipas pun tak nampak juga biasanya. Kalau jengking ke hama, halus sangat kan. Ataupun biasanya orang perempuan ni apa? Kutu. Jadi ni kutu ni kalau kita tengok halus kan, kecil. Tapi kita tak nampak sangat darahnya. Yang ni macam mana? Tidak dihukumkan najis. Jadi maafkan. Nanah dihukumkan najis, iaitu darah yang telah membusuk. Ni kadang-kadang ada penyakit kan yang ada dalam tu badan tu tak ada apa-apa pun, tiba-tiba doktor keluarkan kurit-kurit tu nanah yang keluar kan, nanah je. Itu banyak kan kadang kan. Ni pula berlaku penyakit macam-macam lah penyakit yang ada. Pada zaman sekarang pun kita lihat kajian-kajian kan kat perut berkeluar nanah di sini di mana-mana. Yang tu lah menjadikan kalau kita luka ke orang kencing manis sampai gangrene tu apa? Busuk, berbau, bernanah kan. Yang tu lah warnanya biasanya kekuningan dan busuk. Tisu-tisu menjadi busuk dan bernanah. Kadang-kadang boleh jadi berulat. Ya Allah. Allah Akbar. Jadi perkara tersebut ya Allah uji kan seorang jadi perkara tersebut, jadi kita kena bersihkanlah dahulu sebelum kita melakukan ibadah solat. Muntah termasuk dalam kumpulan najis. Makanan sebab apa dia keluar daripada dalam kan. Dalam perut keluar, termuntah. Makan keracunan, pergi ke kedai kan, makan tu, makan ni. Tengoklah nanti masuk bulan puasa kan. Bukan semua ni online. Jadi bila makan tu, beli pula apa, makanan tu, ni sedap tu sedap, lah apa, muntah. Keracunan ataupun dihinggapilah lalat. Jadi itulah kita kena tengok macam mana nak beli sesuatu makanan pula kat situ kan. Kena tertutup dan sebagainya, bersih. Toharah juga tu kan, bersih. Jadi maksudnya apa sumber-sumber yang makan dalam hingga ke perut kita tu perkara yang baik. Minuman yang memabukkan, ni sebab apa? Yang ni memang ada dalam Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jadi maksudnya kat sini apa? Arak tu, judi, berhala, telit nasib ni adalah sesuatu yang sesuatu rijsum min amali adalah daripada amalan syaitan, dan perkara perbuatan tersebut perlu dijauhkan agar kamu berjaya, tuflihun. Jadi maksudnya tidak bolehlah kita gunakan basuh cawan lah ni dengan air arak ke bir whisky tu, adik-beradik dia lah tua kan dan sebagainya. Basuh cawan dah bersih ni, dah basuh dengan air arak tadi. Tidak, dia tidak bersifat suci, mana dia adalah berbentuk najis. Jadi kalau ada cawan yang orang gunakan terhadap perkara tersebut kan, di kedai-kedai lah biasanya. Jadi kalau orang warak dia tak gunalah pergi ke kedai orang Cina dan sebagainya. Sebab apa? Ada campuran bekas bencana ataupun cawan tersebut dengan air arak. Kita basuh, kita guna minum. Tak ada masalah. Cuma orang yang warak dia selalunya menghindari perkara tersebut. Susu binatang yang haram dimakan, gajah, badak, harimau, kucing kan, dia adalah berbentuk najis. Kemudian air mazi, air kecuali air mani lah, sifatnya suci. Yang lain adalah bersifat mutawassithah dan perlu dibersihkan. Yang ni adalah secara ringkas je lah tadi yang telah Ustazah maklumi. Yang
di sini semua termasuklah bangkai kecuali mayat manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, hurrimat alaikumul maitah. Kemudian Allah bagi tahu lagi, walaqad karamna bani Adam. Kita ni manusia ni Allah muliakan. Mayat lah, tidak dipanggil ni ada ni bangkai ni Pak Ali, tidak ya. Jadi kita muliakan, mayat tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara najis-najis yang tadi, maka ada najis-najis yang dimaafkan. Iaitu yang sini Ustazah boleh ringkaskan sedikit, iaitu percikan air kencing yang terlalu sedikit. Jadi kita tak nampak, tak ada bau kan bila kita nak melakukan buang air kecil atau besar, termercik sedikit, maka ia dimaafkan. Darah nanah tadi ni yang samalah Ustazah ceritakan bagaimana kutu kan, kita tak nampak, semut tak nampak. Bila dia jadi bangkai tu najis ataupun darah tersebut kita tidak dilihat dalam mata kasar kita. Tahi binatang yang mengenai biji-bijian, contoh jemur ke apa-apa kan, dekat padang pasir ke apa, ada terbangan debu-debu tahi, perkara tersebut kita tak nampak, tak tahu, maka dimaafkan. Darah yang terkena tukang daging, yang ni sedikit lah, sedikit, dengan kadar sedikit. Mulut kanak-kanak yang tadi dah muntah, lepas tu dia terus minum susu ibunya, kemudian ibu dia tu hanya lepas baby minum air susu dia nak solat kan, itu dimaafkan. Bangkai yang tidak mengalir darah atau yang tidak berdarah apabila terjatuh, seperti lalat, lebah, semut. Yang ni kan kalau kita lihat seekor je dan cawan kita tu buang kan, sebab apa? Tak nampak, maka dimaafkan dan air tersebut boleh kita minum. Okey, kemudian kita akan mempelajari apa dia? Hadis tentang hadas. Hadas ni apa? Sesuatu yang berlaku yang kita lihat daripada syarat di sini ialah anggota-anggota manusia yang menghalang daripada sahnya solat. Jadi termasuk hukumnya adalah berwuduk. Jadi panjang lagi sebenarnya kan, panjang lagi perbahasan ni. Maka hadas ni terbagi kepada hadas kecil dan hadas besar. Sebab apa? Kaitan dengan tahir tadi, untuk kita bersuci dan mengharuskan kita untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Okay, di sini kita akan belajar sedikit lah bagaimana cara kita berwuduk. Hadas kecil tadi kita angkat dengan berwuduk. Kalau seorang tu buang air kecil, buang air besar, maka dalam keadaan berhadas untuk mendirikan solat, kita kenalah mengambil air sembahyang. Jadi air sembahyang ni ada anggota-anggota tertentu yang Allah ceritakan dalam surah Al-Ma'idah ayat 6. Dengan lengkapnya lah kat sini kan. Kalau tengok sini, maksudnya, wahai orang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan solat, padahal berhadas kecil, maka berwuduklah. Basuh muka kan. Kaedah kita basuh muka daripada anak rambut ke ujung dagu kita. Biasa kalau lelaki tu akhir ujung tu kita nampaklah janggutnya. Tapi kalau perempuan kita ada lekukan dagu tersebut. Cupang telinga kanan dan kiri. Dengan sempurnalah kita basuh. Kemudian dua belah tangan meliputi siku. Kemudian kita kena lautlah semua tangan kita tu sampai ke siku. Sedikit daripada sebahagian sikit. Kalau kita sunnah semualah kan. Kepala
Kemudian basuh dua tangan, dua belah kaki meliputi buku lali, sampai buku lali. Disamalah, tapi kalau berjunuk ni semua nanti akan diangkat dengan mandi. Kat sini boleh diringkaskanlah dan hendaklah kita tertib. Tetapi dalam perbahasan fiqh, setiap amalan ni kenalah ada ni niat. Kalau kita ambil secara sia-sia tu tak ada niat, nak buat apa ambil ni? Nak basuh muka ke kan? Jadi kenalah dengan ni niat. Innamal a'malu binniyat. Angkatlah nawaitul wudu'al kan? Nawaitu raf'al hadasi ke? Lillahi ta'ala. Mengangkat hadas ke atau mengambil wuduk ke? Boleh dua-duanya. Okay, perkara-perkara sunat ketika wuduk banyaklah. Kalau kita lakukan maka bertambahlah pahala. Jadi hikmah wuduk ni pun banyak. Banyak yang diceritakan dalam hadis bagaimana umat Rasulullah SAW akan bangkit dengan seri wajah atau anggota wuduknya. Kan? Jadi basuhlah dengan sempurna setiap anggota kita ni. Muka, tangan, kepala, kaki basuh dengan sempurna. Dan adalah salah satu petua bagaimana kita hendak melakukan solat dengan khusyuk, lakukanlah wuduk dengan sempurna. Jadi kalau kita rasa tak khusyuk dalam solat, agaknya lah kan, mungkin dekat siku ke tadi tak basuh, ataupun sebelum cuping telinga ni tidak sempurna. Jadi kita kena basuh dengan basuhan yang sempurna. Perelokkan lagi kan. Untuk Ramadan kali ini insya-Allah kita akan berubah daripada wuduk yang kita ambil zaman tadi ke sekolah menengah kan. Kita memperelokkan lagi basuhan. Kalau ada makeup tu kena cuci dengan sempurna. Supaya tidak bercampur dengan air mustakmal kan. Kalaulah bercampur maka tidak sempurnalah wujud tersebut. Itu yang menjadikan kita salah satunya tidak khusyuk dalam solat. Basuh elok-elok kan. Kaki ni nanti akan laluan kepada titian sirat. Maka kita bersih dan memperelokkannya. Sentiasa dalam keadaan berwuduk ni maka syaitan akan jauh dengan kita. Sebab apa? Syaitan tak suka dengan orang yang sentiasa mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita bentengkan diri kita, nak pergi musafir kan, nak pergi belajar, masuk dalam kelas, menuntut ilmu pada malam ni, semuanya dalam keadaan berwuduk, sentiasa berada dalam keadaan berwuduk, maka kita akan sentiasa dalam mendapat pahala Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuci, basuh bismillahirrahmanirrahim kan, basuh dua tangan ni, ulang kajilah, kumur-kumur, bersiwak, masukkan air ke dalam hidung kan. Tidur tu apa? Syaitan berada dalam hidung. Kita masukkan sedikit. Kemudian menyelati bagi lelaki lah janggut kan, misai, semua kepala nak sapu. Kemudian selati dua tangan kaki. Yang ni kadang-kadang apa? Kuku yang panjang tidak masuk dalamnya air, maka tidak sah kan. Jadi kita kena betul-betul tengok bagaimana kaki, kadang-kadang kuku kaki panjang tu panjang, apalagi kalau hitam, Allahu Akbar. Jadi maksudnya tadilah bersih, kebersihan diri kan. Kita kena bersihkan perkara tersebut. Sunat kita potong, senang. Kalau kuku pendek senang, tidak payah untuk kita lihat telik-telik masa berwuduk. Selati kaki pun sama, sapu kedua belah telinga, mendahulukan kanan dari yang kiri, gosok-gosok kan tangan kita. Janganlah kita macam zapin pula ambil air sembahyang. Jangan macam tu. Kena sapu rata dengan tangan kita supaya sampailah ke seluruh anggota badan. Berturut-turut, sederhana menggunakan air. Kalau kita gunakan air tu dalam keadaan sederhana, tidak membazir, menghadap ke kiblat. Jadi kalau kita buat tempat air sembahyang tu, buatlah menghadap ke kiblat kan. Sekiranya dapatlah kita lakukan. Tidak bercakap-cakap, makruh. Membasuh mengulangi sebanyak 3 kali setiap basuhan. Kemudian berdoalah. Yang ni ada disebutkan dalam hadis. Sebab apa kelebihannya? Allah singkap buka pintu syurga. Masuklah ke pintu-pintu syurga kan.
Jadi sangatlah baik syariat ini kita amalkan sentiasa. Bukan hanya di waktu kita nak solat, waktu nak sembahyang, solat sunat ke, solat wajib kan, ataupun membaca Al-Quran sahaja, tapi kita kena sentiasa mengamalkan sebenarnya syariat wuduk ni. Allah benteng kita sentiasa. Okay, perkara-perkara yang membatalkan wuduk, yang pertama kat sini menyentuh kemaluan diri sendiri atau orang lain kan, basuh najis anak ke kan, adik yang baby tu dengan perut jari tanpa lapis, kulit lelaki dan perempuan ajnabiyah kan, tanpa lapis, iaitu perempuan atau lelaki yang halal dikahwini, sepupu kita ke kan, adik-beradik, keluarga terdekat, ayah, mak, atuk, nenek tu yang keluarga kita yang kalau sentuh tidak menjadi masalah. Banyak lagi lah sebenarnya kan. Kemudian hilang akal dengan sebab mabuk, pitam, sakit atau gila. Keluar sesuatu daripada depan atau belakang, biasanya kubur dan dubur. Sama ada air kencing, air besar, darah, angin, kentut dan sebagainya. Emas ke, apa ke, bijian ke, butiran apa pun sekalipun, maka batal. Tidur dalam keadaan dua punggung tidak tetap. Tidur dalam keadaan macam ni sekarang, yang you duduk ni sekarang adalah tetap. Maka dia biasanya tidaklah keluar angin tu kan. Tapi kalau dah nyingging, baring, terlentang ke, golek-golek lagi lah kan, tu membatalkan wuduk. Jadi kita hendaklah kita ketahui kedudukan kita tidur. Mula-mula duduk, lepas tu tiba-tiba baring. Jadi sedar-sedar, kenapa baring ni? Tadi ada wuduk. Maka batal kan. Sebab dalam keadaan kita tu tak samalah dengan kedudukan asal. Okay, yang kedua, kita hendaklah suci daripada hadas, diangkat dengan mandi. Ni hadas besar. Yang pertama junub. Yang kedua haid. Yang ketiga nifas, wiladah dan mati. Junub ni bagi biasanya suami isteri lah yang halal kan. Kalau yang haid, sekurang-kurang haid adalah biasa ghalibnya adalah 7 hari ataupun seminggu. Maksimumnya adalah 15 hari, 15 malam. Mengikut tarikh hijri lah. Kemudian nifas, selahzah, paling kebiasaannya 40 hari. Bukan pantang 44 hari tu ya. Saya dalam nifas lagi berapa hari? 44 hari lah. Sama dengan pantang. Tidak ya, 40 hari. Selahzah je kalau nifas. Tapi kalau minimum haid, sedikit haid adalah sehari semalam. 24 jam. Kalau kita nak bezakan darah tersebut kan. Kemudian 60 hari maksimum mengikut pandangan kita lah. Biasanya adalah menurut Imam Syafi'i. Dan haid ni biasanya awal berumur 9 tahun. Ikut umur hijri ya. Semua kiraan dalam hijri. Wiladah bagi orang yang beranak. Keluar bersama anak tu ada darah. Tu adalah wiladah. Rukun mandi ni senang sahaja, niat. Kemudian basuh dan ratakan seluruh badan. Samalah seperti memandikan mayat. Ratakan tu sebenarnya dah betul lah tu. Kadang-kadang memanglah fikir kapur baruh dan sebagainya. Yang Nabi anjurkan daun bidara kan. Sunnah-sunnahnya untuk bersihkan mayat tersebut. Itulah secara ringkas kalau kita nak bincangkan dengan panjang lebar, memang panjanglah cerita tentang haid, permasalahan nifas, wiladah macam mana kan.
Jadi kat situ memang kena ada topik lain lah yang tidak dapat kita bahaskan sangat pada malam ini. Bagaimanapun kalau hadirin sekalian ada soalan, kita boleh bincangkan insyaAllah. Okay, sunat-sunat mandi ulang setiap perbuatan 3 kali basuhan kan. Kemudian gosok tubuh tu sama dengan berwuduk tadi. Mendahulukan yang kanan daripada yang kiri, basuh dulu tangan, kemudian basuh kemaluan, berwuduk, selati rambut. Jadi macam mana nak susun kat sini, mestilah kita basuh kemaluan dulu kan. Dah basuh tangan tu, basuh kemaluan, dah bersihkan dulu, airnya najis. Samalah kalau kita jumpa najis tadi, bila ada kotoran tongkolan tersebut, kita buang dahulu najis tersebut, barulah kita suci. Kalau kita main simbah je, maka najis tersebut bercampur dengan air mutlak, maka semakin merebaklah najis kan. Najis kat lantai contohnya. Tapi orang dulu senang je nak basuh najis sebab rumah papan kan. Bila simbah je, buang air, simbah je, air tu jatuh ke bawah. Beza dengan zaman sekarang. Sebab apa? Zaman sekarang ni kita ada rumah batu, tile pula tu. Air tu nak lari mana kan? Jadi kita kena bersihkanlah dengan sempurna. Okay, tadi mandi yang menyebabkan kita perlunya mengangkat dengan mandi, barulah hadas tersebut terangkat. Sekiranya kita tidak melakukan mandi, maka ibadah solat khususnya tidak boleh dijalankan. Tapi kalau kita haid ataupun nifas, kalau orang yang dalam keadaan tersebut tidak angkat, maka berdosalah kalau kita memanjang-manjangkan tempoh. Ini Ustazah nak ingatkan supaya kita ingat, sentiasalah kita lihat kan bagaimana keadaan darah tersebut berhenti. Kalau kita biarkan tak apa lagi, lambat lagi kan, apa yang terjadi kepada ibadah kita? Tertinggal dan berdosa, melengah-lengahkan perkara tersebut. Contohnya Zohor kan. Jadi kena hati-hatilah bila kita Zohor di pejabat ni, office. Kalau kena bawa tuala, bawalah. Kalau kena balik rumah. Mujahadah kita dengan menjaga ibadah tersebut. Sebab apa? Kewajipan kita untuk melakukan solat. Waktu asar kan, kena check lah bagaimana. Jadi kalau kita melengah-lengahkan sampailah maghrib, isyak, tertangguhlah di atas kita ni perempuan kan, khususnya melengah dan melambat-lambatkan perkara tersebut. Hukumnya berdosa kan. Yang ni kita kena ingatkanlah kawan-kawan kita ke kan. Dalam pengajian ODL ni mungkinlah agak senang sedikit untuk kita mandi kan. Mandi kejap, semua masuk, solat, kemudian masuk balik dekat depan PC, jumpa pula lecturer kan. Lepas tu nanti nak asar tengok jadi maksudnya boleh sempat lagi mandi kan, solat asar dan sebagainya. Tapi dalam pengajian kita di dalam kelas tu bagaimana kan, waktu Zohor, waktu asar khususnya lah, waktu-waktu yang cedera tersebut kita kena lihat. Kena ada usaha, ikhtiar untuk kita menyempurnakan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib, khususnya solat. Kemudian mandi-mandi sunat ni adalah seningan yang bagaimana Islam tadi telah menitikkan perkara yang baik, bagus, cantik, bersih kan. Berpakaian cantik, comel kan. Kemudian dari sudut kita punya kebersihan diri dalam dan luaran. Jadi ada mandi-mandi sunat yang dikhususkan apabila kita lakukannya memperolehi pahala. Yang setiap hari ni mandi ada tak kat sini? Ataupun yang tadi? Tak ada kan? Jadi kalau kita tengok kat sini hari Jumaat, ni pun perbahasannya pun ada orang lelaki kan. Kemudian mandi selepas memandikan mayat. Tukar mandi tu maka kita hendaklah mandi lepas siap mayat, kita pula yang mandi. 2 hari raya pun kita mandi masa Syawal dan hari raya Aidil Adha. Ni pun ada masa-masa khusus kan.
Kemudian mandi gerhana matahari sebelum menunaikan solat gerhana. Mandi untuk sebelum kita solat istisqa. Kemudian adalah mandi-mandi yang berkaitan dengan ibadah haji ataupun umrah. Itu yang pertama sebelum memakai ihram. Sebelumnya ihram tu cantik-cantik kan. Bersihkan kuku, misai janggut, rambut rapi semua. Barulah menunaikan niat untuk memakai ihram, masuk Mekah, wukuf, untuk melontar jamrah dan masuk Madinah. Allah Akbar, banyak sekali ibadah yang boleh kita lakukan. Tetapi tak ada mandi yang setiap hari tu kan. Mandi setiap hari tu untuk menjaga kebersihan diri. Bayangkan kalau kita duduk sekatil ke atas bawah pun tak mandi seminggu, orang atas agaknya bau kan. Apatah lagi sebulan ke, berhari-hari tak mandi. Yang ni adalah suatu memang tak ada masalah pun. Tapi yelah kebersihan diri, bau tu kan. Jadi kalau tengok orang dahulu apa yang berlaku, bukan dia ambil wuduk je untuk melakukan solat, malah sebelum melakukan solat, nenek kita, atuk kita biasa kita lihat setiap kali melakukan solat mereka mandi. Lepas tu ambil air sembahyang, tukar baju lain kan. Nak jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, nak jumpa kekasih ni yang betul-betul kekasih kan, yang perlu kita jumpa dengan keadaan tersebut. Kecuali maghrib dan isyak. Maghrib isyak biasanya petang tu lah sebelum maghrib mandi untuk melakukan solat maghrib dan isyak. Subuh pun sama. Sebelum subuh tu dah bangun pukul 4 kan nenek kita, atuk kita dah bangun menoreh masa tu. Kemudian mandi, siap-siap pergi menoreh. Sampai sebelum subuh, qiyam lagi semua, baru dah melakukan solat subuh. Ini 2 kali mandi. Ini memang berlaku atau pengalaman sendirilah melihat bagaimana almarhum atuk Ustazah melakukan sedemikian. Jadi hebatnya orang zaman dahulu melakukan ibadah. Masya Allah kita orang muda yang akan kita lakukanlah sebagaimana yang telah Allah perintahkan dan disyariatkan kepada kita. Hendaklah kita lakukan dengan bersungguh-sungguh agar segala amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan kalau kita ambil wuduk tu, ada sedikit kita tak buka cincin kan, jam ke, tak kena air sembahyang kat situ. Sebab itulah kita disunatkan buka. Takut air wuduk kat situ, dekat pergelangan cincin tersebut tidak terkena air wuduk dan wuduk kita tidak sah. Yang itulah yang tadi menyebabkan masa solat Allahu Akbar, ingat jam lah, ingat cuma mata lah kan. Ingat lepas ni nak beli apa lah, lepas ni nak buka apa kan. Biasa macam tu lah kalau puasa. Jadi hendaklah kita menyempurnakan perkara tersebut. Ustazah rasa untuk malam ini sebenarnya kupasannya banyak lagi. Contohnya yang Ustazah tak sebut tadi adalah seperti istinja kan. Kalau kita nak bersihkan selepas qada hajat, buang air kecil dan buang air besar, kena menggunakan batu kan. Yang ni dianjurkan sebagaimana Rasulullah ada syarat-syarat khusus di situ kan. Bagaimana jenis batu, apa yang haram digunakan kan, seperti makanan ke kita gunakan ataupun makanan-makanan jin, tulang-tulang. Ini pun memerlukan perbahasan dan penceritaan yang lebih panjang lagi lah sebenarnya. InsyaAllah mudah-mudahan walaupun sedikit dan kupasan yang perlu lebih banyak lagi, sebenarnya yang ni lah untuk malam ni mukadimah. Mudah-mudahan bila kita lakukan, Ramadan yang kita lalui kali ini lebih sempurna lah berbanding dengan tahun lalu. Kan kita anggap Ramadan kali ni apa? Takut-takut Ramadan ni adalah Ramadan terakhir bagi kita. Yang tu lah kita kena sempurnakan ibadah kita. Kalau tak sempurna, tidak ada sempurnalah ibadah kita. Aku lupa Astagfirullahalazim. Serah kembali kepada pengusi lah. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah atas perkongsian yang cukup padat sebentar tadi. Banyak ilmu baru yang saya pelajari pada hari ini.
Baiklah, selepas ini kami akan beralih kepada sesi Q&A bersama pihak Ustazah. Untuk pengetahuan semua, sesi Q&A ini adalah tidak formal dan boleh dijawab dalam keadaan informal juga. Namun, sebelum itu saya nak selit sedikit berkaitan dengan kata kunci yang kedua adalah cendol. Saya ulang, kata kunci yang kedua adalah cendol. C-E-N-D-O-L, cendol. Baiklah, mari kita mulakan dengan sesi Q&A kita dengan soalan yang pertama. Ustazah dah ready ke? InsyaAllah. Okey, kita mulakan dengan soalan pertama. Soalan pertama ni saya akan terangkan dengan contoh situasi. Situasinya begini. Contohnya, semalam terdapat sedikit cecair warna coklat yang keluar dan hari ini tiada darah haid yang keluar. Jadinya persoalannya, adakah cecair yang semalam itu dikira sebagai darah haid dan perlu atau tak sebenarnya untuk saya mandi wajib pada hari ini? Bagaimana pendapat Ustazah? Kat sini, terima kasihlah kepada pengurusi. Kat sini macam ada boleh dikupas dalam beberapa situasi lah. Satu, kedudukan keruh tu kan, apa jenis lendir tersebut. Kalau kita tengok kat sini, kita boleh juga katakan mungkin ke air wadi yang biasa keruh kan. Air wadi yang keluar ni biasa selepas kencing ataupun dia mengangkat barang-barang yang berat. Ataupun air wadi ni adalah mukadimah kepada melakukan sesuatu yang terlampau. Biasa kalau perempuan lah kan, perempuan ni dia tak boleh angkat benda-benda berat. Kalau angkat benda berat akan berlaku sedemikian. Kadang-kadang dia sedikit dan tempohnya tidak sampai 24 jam. Bila tidak sampai kepada tempoh 24 jam, sekurang-kurangnya haid tu, maka tidak dinamakan haid. Dia hanya perlu basuh je. Kemudian ambil wuduk lah untuk menyempurnakan ibadahnya kan. Kemudian kita kena pastilah sekiranya fatrah ni adalah tempoh seseorang, contohnya hari ini, malam ni, biasanya 11 hari bulan April dia haid. Dan dah ada tanda keruh tersebut. Kemudian tengok ingatkan haid, besoknya tak ada. Maka tidak dinamakan haid. Tapi dalam fatrah tersebut tiba-tiba tak ada, esok lusa ada, tu biasanya ada nakak, tempoh menunggu kan 24 jam. Keesokannya hari ketiga ada. Tu memang haid. Jadi tak mengapa kalau dia tidak qada dia punya solat. Cuma dia memang kena betul-betul pastikan tempoh tersebut yang dia lalui memang kebiasaan haid. Ini yang teratur lah biasanya. Kalau yang tak teratur tu susah dan sukar sikit lah untuk kita tentukan kan. Dan kita ambil hukum yang tadilah air wadi yang keruh biasa keluar. Ataupun dia nak istihadah mungkin kan. Dia nak ke arah istihadah. Biasanya kalau nak kenal darah ni senang je bagi ustazah. Biasa dah ada pengalaman kan, perempuan khususnya. Darah haid bauannya berbeza dengan darah wadi, air keruh wadi, dan beza juga dengan istihadah. Haid ni adalah bau hanyir, busuk kan, kita rasa lengas, melekit. Yang tu sinonim lah bagi perempuan untuk merasainya. Sebab maksud haid tu pun panas, melekit gitu kan. Memang berbeza dengan air ataupun warna-warna yang lain. Kena kenal pastilah dahulu kan apa situasi lendir tersebut. Wallahualam untuk soalan pertama. Okey, terima kasih Ustazah di atas penjelasan untuk soalan yang pertama. Kita teruskan dengan soalan yang kedua. Soalan kedua ni pendek sahaja. Kalau pagi ni saya dah berniat untuk berpuasa, tapi saya mandi wajib selepas solat subuh. Maksudnya dah azan baru saya mandi wajib. Adakah puasa saya sah, Ustazah? Dia mungkin ada dua situasi lah. Kalau orang bujang ni mungkin dia anggap haid lah kan. Kalau orang yang dah berkahwin ni mungkin dia nifas kan. Ataupun berjunuk di antara lelaki dan perempuan kan. Jadi maksudnya kat situ kalau tak sempat dan kita dah pastikan darah tersebut tidak keluar sebelum waktu azan subuh ataupun tempoh subuh masuk, maka
dia punya puasa sah. Tapi kalaulah kita pastikan selepas azan subuh tu lagi sikit guna habis, yang tu tak boleh dah lah sebab dia dah masuk ke waktu. Tapi orang junub ke, orang yang keadaan nifas pun kalau dah pastikan sedemikian maka sah puasanya. Lewat kan terkejar-kejar, nak ambil kurma mungkin, air masak lagi kan. Kalau tak minum tu tak alas perut ke apa, lapar dan sebagainya kan. Kita ambil lah pahala sunat tu, lepas tu baru mandi dan menyempurnakan solat. Tak ada masalah. Terima kasih Ustazah di atas penjelasan untuk soalan yang kedua. Kita teruskan dengan soalan yang ketiga. Soalan ketiga ni pun ringkas sahaja. Soalannya berbunyi begini. Jika keputihan yang keluar daripada kemaluan wanita sudah kering dan terkena pada seluar, adakah solat kita sah? Saya keliru. Kita sebenarnya bila solat ni sah ataupun tidak bila dah terkena dekat seluar tu? Macam mana ya Ustazah? Okey, terima kasih. Zurani kata tadi keputihan ya? Keputihan kan? Betul. Okey, kalau keputihan ni sama, kita kena pastikan keputihan tu apa? Air mani ke? Air wadi ke? Air mazi kan? Air mazi ni ialah awal keseronokan persemendaan di antara suami isteri lah. Ataupun bukan, yang melakukan zina, na'udzubillah min zalik, perkara tersebut dihukumkan najis. Kecuali air mani sahaja yang dikatakan suci. Perempuan pun sama, kalau keputihan tu kena basuh, kena bersihkan dulu. Menyempurnakan perkara tersebut. Ni kadang-kadang ada yang memang perempuan bertanya dengan ustazah, dia terpaksa menggunakan pad sebab terlalu banyak keputihan kan. Jadi kalau terkena, maka dia kena hukmi najis tersebut kena basuh lah. Lepas basuh tu maka barulah dia boleh mengangkat hadas. Tapi kalau yang berbeza dengan yang kelembapan faraj yang biasa sentiasa orang perempuan ni keluar, yang tu adalah dimaafkan. Kan kalau kita sembahyang pun memang kelembapan faraj tu memang dah ada lendir kan. Memang tu adalah normal dari aspek kedokteran lah kan. Dan memang Allah jadikan kita perempuan lah khususnya macam tu, yang tu adalah dimaafkan. Kecuali tadi orang yang melakukan onani ataupun zina, maka dia tidak ada rukhsah baginya dan dia tidak dimaafkan, dia dikira najis dan perlu disucikan. Na'udzubillah lah kan, perkara tersebut minta dijauhkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan perkara dosa mungkar. Wallahualam. Boleh ke jelas ke Zurin? Alhamdulillah, jelas Ustazah. Terima kasih di atas penjelasan soalan ketiga. Boleh saya teruskan dengan soalan keempat? Banyak ya soalan, alhamdulillah. Boleh insyaAllah. Okey, soalan keempat ni saya cukup gemar kerana bagi saya ramai juga wanita yang tidak tahu dan termasuk diri saya sendirilah. Okey, soalannya berbunyi begini. Jika terdapat angin yang keluar daripada kemaluan wanita, adakah itu dikira sebagai angin yang buang angin ataupun sebenarnya dia macam mana saya cakap dia buang angin lah. Iaitu kentut, macam kentut tapi daripada kemaluan wanita. Dan solat saya sebenarnya dikira sah ataupun tidak Ustazah? Oh, kalau biasa ni kentut dari belakang kan? Kali ni dari depan. Biasanya bagi Ustazah, ni ada berlaku dalam, kalau kita tanya doktor-doktor, biasanya yang ni adalah orang yang biasanya dah berkahwin kan? Dia berkaitan dengan rahim ataupun orang yang perempuan suka buat kerja-kerja berat. Buat kerja-kerja berat. Angkat tong gas tu 3 sekali contohnya. Yang ni biasa berlaku kan. Jadi memang kalau kita Imam Syafi'i keluar sesuatu daripada kubul ataupun dubur, depan belakang ni, semuanya tidak membatalkan wuduk. Tak kisah tadi Ustazah kata kan, kalau keluar tu najis ke, permata ke, emas ke kan, dia keluar. Jadi maka dia akan membatalkan wuduk.
Jadi kena mengambil air sembahyang kembali lah, kecuali bagi mereka yang mengalami sakit. Sakit kan, dah sentiasa macam tu, kan tak bolehlah nak tahan kan, kalau kentut ni kita boleh tahan. Jadi maksudnya dah sentiasa perkara tersebut berlaku, maka dimaafkan segera. Macam orang istihadah tu macam mana? Orang istihadah ni duduk satu solat kan, sukar nak buang najisnya, bersihkan dulu hadasnya. Samalah ni dengan orang yang keluarkan angin berikut kemaluan di hadapan kan. Dia kena bersihkan dulu orang kalau istihadah bersihkan, tunggu orang azan, dah masuk azan tu cepat-cepat ambil wuduk, cepat-cepat pergi menunaikan atau mengerjakan solat. Jadi kalau dah dihalang juga, berlaku juga sebab sentiasa tadi, dimaafkan lah, tak ada masalah. Jadi kena ni lah, jumpa doktor, check, tanya kan. Doktor pastikan dulu betul tak ni penyakit kan, yang mungkin nak diubati sukar dan susah, barulah kita boleh guna pakai perkara tersebut. Wallahualam. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah atas penjelasan untuk soalan keempat tadi, dan soalan keempat sebenarnya soalan terakhir kita. Okey, terima kasih saya ucapkan lagi sekali kepada Ustazah Mahasin atas penerangan yang cukup jelas berkaitan keempat-empat soalan sebentar tadi. Sedih untuk saya umumkan sebenarnya bahawa masa sudah mencemburui kita. Sedih. Sebagai penutup tirai majlis kita untuk hari ini, saya serahkan semula majlis kita kepada pengerusi majlis. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada moderator kita, Saudari Azlin Syazurin. Hadirin sekalian, berakhirlah sudah majlis kita pada hari ini. Saya selaku pengerusi majlis sekali lagi ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustazah Mahasin dan para hadirin sekalian kerana sudi meluangkan masa bersama-sama kami pada hari yang mulia ini. Bunga seroja di atas para jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua kami pohonkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Terima kasih juga semua. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.